satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Tuan-tuan perempuan, bapa-bapa yang dikasihi disayangi oleh Allah, hari ini hari yang paling bertuah bahagia dalam hidup saya. Syukur pada Allah, dalam bulan Ramadan ni Allah beri hadiah. Sebelum Lailatul Qadar ni Allah bagi hadiah, jumpa alim ulama, orang yang di seluruh dunia kan, di seluruh Nusantara, kat Malaysia, seluruh dunia lah berebut-rebut ni Ustaz Abdul Somad yang kita sayangi, hormati. Kalau kat Malaysia pun saya dapat dengar ceramah belakang-belakang tepi-tepi masjid, penuh orang sampai keluar. Dia pakai stadium, orang main bola stadium, tapi Ustaz Somad datang satu stadium. Segala puji bagi Allah yang beri kita nikmat dapat melihat orang alim, dapat mendengar kata-kata nasihat, ilmu. Ni kita tak dapat bayar dengan apa pun yang kita punya dalam dunia. Ni bertemu alim ulama ni anugerah yang sangat besar daripada Allah. Kata sahabat yang baik, bila kita tengok wajah je teringat ke Allah. Ni alim ulama yang kita tengok teringat ke Allah, perkataan bertambah iman, teringat kehidupan akhirat. Jadi alhamdulillah, dan paling bahagia dapat jadi tamu Ustaz Abdul Somad hari ni. Pada petang tadi sampai malam ni, walaupun Ustaz Somad tak berhenti, tetamu datang, penuh orang datang, tapi Ustaz Abdul Somad sudi melayan kita yang boleh kata apa bahasa nakal-nakal semua sekali ni, anak muda, tim-tim kami yang muda-muda ni, yang bukan boleh duduk diam, kurang berzikir, banyak berlari sana berlari sini, tapi Allah pilih dapat duduk bersama alim ulama. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz sudi buka puasa semua sedap ni, makan nasi padang semua ini kita. Masya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Ustaz Abid Lew beserta ni boleh. Sorry Ustaz. Terima kasih Ustaz Abid Lew beserta sahabat-sahabat dari Kuala Lumpur, dari Sarawak, dari Jakarta, dari Bogor, semua yang berkumpul insya-Allah mendapat pahala silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, lapang rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umur, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kami di Pekanbaru ada program membagi-bagi beras ke saudara-saudara kita yang duafa di tepi Sungai Siak. Tapi kami bagi 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo. Saya tengok di Instagram ada anak muda belia membagi makanan hingga sampai ke Palestin, sampai ke Afrika. Saya tengok, bilalah saya boleh jumpa direct dengan Ustaz Abid Lew. Tapi saya tak cakapkan di mulut, tak ada siapa seorang pun saya bagi tahu. Tapi dalam hati saya, nanti saya nak jumpa. Rupanya Allah kabulkan doa saya. Di hari baik, bulan baik, bulan suci Ramadan, waktu baik, lis-shaimi farhatani. Orang puasa punya dua waktu kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrih, berbuka puasa, senang hati. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, masa dia berjumpa dengan Allah SWT. Bertambah-tambahlah kesenangan, kebahagiaan hati boleh berjumpa dengan saudara saya, saudara kita semua, Ustaz Abid Lew. Secara suku dekat, sebab dulu masa kerajaan paling tua Kesultanan Melaka, datang mustakmir penjajah. Lepas tu Sultan Melaka lari ke Kepulauan Riau. Selepas itu beliau wafat di Kampar, dekat dari Pekanbaru ni.
Selepas itu pula pecahlah kerajaan ni menjadi kerajaan kecil. Terengganu, Johor, kemudian daripada Johor inilah kerajaan Siak. Riau ini kerajaan Siak, Sri Indrapura. Secara sejarah, sebab anak cucu kita yang hidup di zaman ni dia tak tahu. Dia sangka ini Indonesia, ini Malaysia. Sebelum itu lagi kita adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Johor, lepas tu ada raja kecil, kerajaan Siak. Lepas tu barulah datang mustakmir, orang dari Europe memecah kita, sehingga hari ini sebenarnya kita masih disatukan, diikatkan dengan dua ikatan. Pertama ikatan Melayu serumpun, yang kedua ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun saya tak ke KL, tak ke Malaysia sebab Covid. Mula dari Mac 2020 hinggalah hari ini April 2022. 2 tahun. Dan orang Malaysia pertama yang berjumpa bersilaturahim selepas Covid ni adalah rombongan Ustaz Abid. Pembuka sekali. InsyaAllah lepas ni boleh datang lagi ke Malaysia, insyaAllah. Pelajaran yang boleh saya ambil, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan atap manakala itu padang mahsyar amat sangat panas terik. Yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda belia yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ada belia yang sibuk dengan keretanya, ada belia yang sibuk dengan perempuan, ada belia yang sibuk dengan khamar, dengan dadah. Tapi ada belia anak-anak muda, syabun. Syab tu di bawah 50 tahun. Ni rombongan Ustaz Abid Lew ni tengok-tengok muka macam 30-20, antara itulah 30-20. Kalau saya kata orang 25. Tapi umur dah tua dah. Lahir 77, sekarang dah 45 tahun. Jadi orang-orang muda ini menjadi inspirasi. Bagaimana orang dulu berfikir nantilah taubat ni, tunggu tua sikit, tunggu sakit, tunggu pension, tunggu. Tapi manakala menengok gerakan ini, maka bersemangat. Anak muda, kalau kita cakap, oh dulu ada anak muda Muhammad Al-Fatih, orang cakap tu dulu. Dulu ada anak muda namanya Tariq bin Ziyad yang membawa Islam ke Andalus. Itu dulu kata orang. Dia nak yang kini mana? Yang sekarang ni mana? Alhamdulillah, ini semuanya adalah anak-anak muda. Lalu kemudian yang kedua, pertama anak muda. Yang kedua, rajulani, 2 orang tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul bersatu bersama kerana Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga kerana Allah. Kalau kita bersama kerana harta, harta binasa, kita berpecah. Kalau kita bersama kerana kekuasaan, kekuasaan akan masa habis, maka lepas itu habis pula hubungan kita. Tapi kalau kita bersama kerana Allah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Maka tak pernah berpisah orang yang bersahabat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tengok rombongan anak muda ni bersama kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada target yang ingin mereka capai, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, absyus salam, tebarkan salam. Lepas salam, at'imut ta'am, bagi makan. Inilah yang dibuat Ustaz Abid Lew. Kemana pergi bagi makan, kenyangkan perut fakir miskin, du'afa, senangkan, buat. Tapi dia bukan setakat Malaysia saja, bukan setakat Asia saja, hingga sampai ke negeri-negeri yang jauh. Maka ini semua amal insya-Allah menjadi jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Sebab orang selalu hawa nafsunya ingin laukana bli Adam wadian min zahab, andai ada emas satu lembah tu emas semua tak cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia akan mencari ada tak lembah lain. Pikiran kita ni mesti dipenuhkan dengan
macam mana saudara saya di Palestin, macam mana saudara saya di Afrika, macam mana saudara saya di Kalimantan, macam mana saudara saya suku asli, macam mana. La yabitu syab'anan. Orang tidak diakui beriman kalau ada jiran dia wajaruhu ila jambihi ja'i'un, dalam keadaan lapar. Inilah makna puasa. 30 hari puasa, perut berlapar-lapar untuk merasakan bagaimana sakitnya haus, bagaimana sakitnya tak makan. Selepas itu kita rasa ringan tangan nak berbagi kepada orang lain. Kita baru setakat belajar, tapi Masya Allah, pemuda-pemuda belia ni sudah berbuat. Jadi mereka dah sampai kepada maqasid, tujuan daripada puasa. Tujuan daripada puasa zakat fitrah. Zakat fitrah hanya 1 sa', 4 mud sahaja, 3 kilogram. Hanya itu saja, sebagai peduli kepada orang lain. Tapi manakala kita sudah boleh berbagi kepada yang lain, maka sudah tertuliskan sebagai orang yang selamat daripada pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Solat nombor 3, fawailul lil musallin. Sekarang orang solat nombor 1. Orang sembahyang, apa ke tak sembahyang, tapi orang lain tak makan, dia tak mau tahu. Yang penting aku dengan Allah SWT. Kalau dengan Allah boleh ditebus dengan istighfar, tapi dengan manusia maka kita akan tercatat sebagai yukadzibu biddin. Jadi saya amat sangat senang dengan pemuda-pemuda Islam yang bersemangat berbuat amal-amal dakwah, amal-amal Islam. Sekarang banyak orang berdakwah dengan caci maki, sumpah serapah, berdakwah dengan menyakiti hati orang. Bukan cara Islam. Islam adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW datang merebut hati orang, sehingga kalau sudah hatinya direbut, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, dia akan ikut insyaAllah. Kami pun mula juga kecil-kecil, sikit-sikit bersama sahabat-sahabat di Pekanbaru. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz Abid Leo beserta rombongan, beserta kawan-kawan, beserta sahabat yang esok akan datang pula ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, bolehlah bercengkrama, bercerita pengalaman macam mana kami di Riau pun boleh pula mengambil pelajaran, iktibar kepada sahabat-sahabat, sehingga kita bertukar cerita, bertukar pengalaman, bertukar maklumat, sehingga apa yang kita buat boleh lebih banyak, lebih besar lagi di masa akan datang insya-Allah. Mungkin itulah yang dapat boleh saya sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat insyaAllah. Kenapa begitu? Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Di antara sebab turunnya rahmat, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca Quran turun rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah, berkumpul baca Quran, berzikir, majlis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Maka kita buat saja semua yang menyebabkan turunnya rahmat. Ada seorang perempuan yang jahat, lalu kemudian membagi air minum dari kasut yang kotor, busuk, memberikan minuman kepada binatang yang najis, anjing, tapi kemudian turun rahmat Allah. Apa sebab? Sebab ada rasa iba hati, tak sampai hati menengok makhluk Allah. Apakah membagi kepada binatang itu juga rahmat ya Rasulullah? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada nilai sedekah. Maka kita buat saja semua amal-amalan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah SWT. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun masuk surga bukan kerana amalku. Lalu apa yang membuat masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kerana rahmat Allah. Bersilaturahim, turun rahmat. Membaca Quran, turun rahmat. Berjamaah, turun rahmat. Mengenyangkan perut orang yang lapar, turun rahmat. Mengajak orang ke jalan Allah, turun rahmat. Dengan rahmat Allah itulah kita nanti akan berjumpa
di surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, catatkanlah aku Al-Faqir Abdul Somad dengan Ustaz Abid Lew beserta semua sahabat-sahabat kami ini, orang yang bersilaturahim mengundang turunnya rahmat Engkau ya Allah. Terima kasih, rindu selalu untuk jamaah di Malaysia dimanapun berada, di Semenanjung, di Kuching, di Sarawak, semua yang menyaksikan pertemuan kami ini pastilah ikut senang dan bahagia. Mudah-mudahan panjang umur, sihat badan. Kita berjumpa pula di Kuala Lumpur, berjumpa di Selangor, berjumpa di Kinabalu, berjumpa di Sarawak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'ulahu, doakanlah. Saya tak sanggup membalas budi baik. Ustaz jauh-jauh datang daripada Kuala Lumpur, tak ada pula direct ke Pekanbaru, mesti melalui Jakarta dulu. Selepas tu barulah sampai kemari. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibuat mati. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengan Ustaz Abdul Somad tak tahu apa perkataan yang patut dipilih, macam mana nak ungkapkan terima kasih pada Ustaz, apa gambarannya, tapi hanyalah Allah SWT yang membalas semua sekali. Barakallah. Kami ni kecil Ustaz, kecil betul lah. Ustaz sambut macam ni semua dah nak menangis simpan malam-malam ni. Barakallah. Tahu Ustaz punya ni. Kami orang biasa-biasa ni dapat. Hanya Allah Ta'ala lah yang moga Allah panjangkan umur Ustaz. Ya Rabb. Berikan rahmat tu Ustaz. Amin. Bimbing kami insya-Allah. Malaysia pun rindu kat Ustaz. Amin. InsyaAllah masa terdekat ni Ustaz, mari kita meriahkan balik masjid-masjid Malaysia, stadium-stadium dengan majlis-majlis ilmu insya-Allah. Ustaz doa sikit Ustaz, boleh Ustaz, untuk kami semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilayka bisirril Fatihah wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha. Ya Allah, barakah Al-Quran, barakah surat Al-Fatihah, barakah bulan suci Ramadan, barakah Lailatul Qadar, barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan segala urusan dakwah, urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma barik li Ustaz Abid Lew wa ashabih. Berikan berkah kepada Ustaz Abid Lew, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya. Fi umurihim, berikan berkah pada umurnya. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Qawi imanahum, kuatkan imannya. Warzuqhumus sakinata wal mawaddata war rahmah, berikan ketenangan, sakinah, mawaddah, rahmah untuk keluarga mereka. Waj'al allahum minas sabirin, istrinya yang ditinggalkan kerana dakwah, berikan kesabaran, kekuatan zahir dan batin. Waj'al abna'ahum minas salihin, jadikan anak cucu menjadi anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Waj'alna ma'ahum wajma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Waj'alna minar rasyidin, beri kami lurus berfikir, lurus hati, lurus fikiran, lurus perbuatan. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah orang-orang yang paling baik sebagai sahabat terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallah. Barakallahu fiik. Barakallah. Allahu Akbar. Jazakumullah. Barakallah. Masya Allah.